Kita sekarang ini akan berbincang mengenai topik seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai penjana, dan antara impak positif daripada penjana tersebut adalah terhadap industri otomotif negara. Ya, cakap pasal otomotif kan, sekarang ni tengah banyak kenderaan atas jalan, menunjukkan betapa ramainya rakyat Malaysia yang tertunggu-tunggu ni masa nak keluar ni. Jadi mungkin baru merancang nak membeli kenderaan dan sebagainya, ada perkara baik mungkin yang nak dikongsikan. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini dalam satu lagi topik yang saya rasa tidak kurang pentingnya, malah ini adalah satu perkara yang memberikan kelegaan agaknya kepada rakyat Malaysia, khususnya mengenai impak pengecualian cukai jualan kenderaan. Kita bersama dengan Datuk TS Muhammad Madani Sahari, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif Robotik dan IoT Malaysia atau ringkasnya MARI. Ya, selamat datang ke Studio Selamat Pagi Malaysia. Baik, kita lihat melalui pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini yang menyatakan insentif pengecualian cukai jualan sebanyak 100% bagi kereta penumpang pemasangan tempatan dan 50% bagi kereta penumpang import. Reaksi awal Datuk mengenai insentif ini dan bagaimana ianya mampu menggalakkan pertumbuhan industri otomotif negara ketika ini? Ya, terima kasih. Satu insentif yang sangat bagus sebab CKD 100%, CBU 50%. Kita kena faham CKD memberi impak ekonomi yang tinggi. Jadi CKD harus diberi insentif yang lebih tinggi berbanding dengan CBU. Jadi walaupun CBU itu orang kata impak yang kurang dari segi ekonomi, tapi dapat juga 50%. Jadi saya ingat satu insentif yang sangat bagus dan boleh merangsang pembelian kenderaan di Malaysia, terutamanya pada waktu inilah. Cuma bila diumumkan pengecualian cukai itu, rakyat juga tertanya-tanya sebab sekarang ini dengan keadaan semasa ada yang mungkin kurang mampu untuk membeli kenderaan. Jadi mereka terfikir juga, adakah dengan pengecualian cukai ini harga kenderaan akan menurun atau masih lagi berada pada paras yang sama? Well, kita kena tahulah cukai jualan ini adalah salah satu komponen daripada sistem percukaian kenderaan. Ianya sebanyak 10% lah. Tapi kena faham 10% cukai jualan ini bukanlah dikira di bawah sekali. Dalam base calculation untuk kita mengira percukaian atas kenderaan, cukai jualan ini ialah di tengah-tengah sikit. Jadi selepas kita membuat simulasi, kita dapati pengurangannya ada sebanyak net pengurangan sebanyak 3 hingga 7%, bukannya 10%. Tapi ini orang kata signifikan kepada kenderaan-kenderaan, terutamanya mereka-mereka yang memang perlu untuk membeli kenderaan. Kita sebenarnya sedang membuat simulasi ataupun membuat survey lah di antara rakyat. Dia memang ada kategori mereka yang mampu hendak membeli kereta, tapi mereka persepsi should I buy, should I not buy, sedangkan dia mampu dan dia memang memerlukan kepada kenderaan. Jadi mereka ini memerlukan kepada push, kepada orang kata merangsangkan persepsi mereka untuk mereka membeli kenderaan. Jadi penurunan di antara 3 hingga 7% ini memang memberi impak yang tinggi lah kepada mereka yang ingin ataupun memerlukan kepada kenderaan. Terutamanya kita bukan hanya orang kata bercerita mengenai kenderaan yang mahal ataupun yang murah, tapi ianya seluruh segmen daripada popular car, Azianya, Saganya hinggalah kepada kenderaan mewah. Semua itu mendapat orang kata pengecualian sepenuh ataupun 50% daripada cukai jualan. Jadi satu saya ingat rangsangan yang sangat bagus. Tapi dalam masa yang sama, mungkin saya juga nak bercerita, kita telah membuat juga survey di antara bagi impak kepada industri otomotif. Kita melihat pengurangan jualan kenderaan secara keseluruhan di Malaysia memang kita memang akan berlaku. Kita sudah pun, kalau sebelum COVID hari itu, kita membuat andaian, kita membuat estimates bahawa TIV jualan kenderaan akan mencecah 610,000. Tapi itu memang satu, kita kena menghadapi realiti, kita takkan dapat mencapai 610,000. Tapi simulasi yang telah kita lakukan untuk kita sustain industri otomotif negara, kita harus mencapai TIV 500,000 unit pada tahun ini. Jadi sebab itulah banyaklah insentif-insentif ataupun langkah-langkah yang harus diketengahkan. Jadi cukai jualan salah satu yang telah pun dimulakan oleh kerajaan. Jadi ada lagi langkah-langkah lain yang kita sedang berbincang dengan pihak pengeluar, sebab kita kena ingat tak semua langkah-langkah ini harus orang kata kerajaan yang buat. Tak perlu. Setengah tu pengeluar kenderaan kena buat, sebab benefit daripada jualan kereta berbalik juga kepada pengeluar kenderaan. Jadi kita dah berbincang dengan beberapa pengeluar kenderaan yang sanggup untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk orang kata join
memberi subsidi kepada jualan kereta. Contohnya deposit. Deposit ini ialah satu perkara orang kata ialah 10% daripada harga kereta. Kita buat simulasi kalau harga kereta RM60,000, deposit iaitu 10% RM6,000. Jadi RM6,000 ni satu orang kata jumlah yang agak tinggi lah. Okey, tetapi kalau tanpa deposit, kita punya installment bulanan pengurangan kenaikannya cuma RM40. Kita telah membuat simulasi bagi harga kereta yang RM60,000, RM6,000 dia punya deposit, dan kalau tak ada deposit kena bayar penuh RM60,000. Jadi dia punya bulanan hire purchase ialah RM680 berbanding dengan RM640. Beza cuma RM40. Jadi RM40 itu satu orang kata perbezaan yang sangat kecil. Tetapi tanpa deposit, orang lagi mampu untuk mereka itu membeli kereta. Tapi saya ingin tekankan di sini, beli kereta seandainya kita memang perlu kepada kereta. Jangan menambahkan hutang sewenang-wenangnya. Kita tak maulah nanti impak kepada ekonomi negara, naik pula non-performing loan. Jadi memang ada di antara kita yang memerlukan pada kereta, beli. Inilah masa untuk kita beli kereta di mana cukai jualannya dah telah dikurangkan dan banyak lagi insentif-insentif lain yang diketengahkan oleh pihak pengeluar kenderaan untuk menggalakkan pembelian kenderaan ataupun model-model mereka. Baik, Datuk, penerangan yang cukup baik mengenai situasi sama ada kita perlu beli kereta ataupun tidak untuk ketika ini dengan pelaksanaan pelbagai insentif daripada pihak kerajaan, dan kita ingin lihat juga rekod penjualan kereta pada beberapa bulan yang lepas sepanjang pelaksanaan PKP amat terjejas, terkesan dan trendnya agak menurun. Jadi kita lihat bagaimana fasa pemulihan ini, bagaimana cabarannya pula, dan juga bagaimana cara untuk kita merangsang permintaan dalam kalangan pembeli. Jadi sebab itulah yang tadi saya cakap mengenai deposit itu satu. Yang keduanya interest rates lah, ya, pihak bank pun kalau tak ada orang beli kereta, pihak bank pun akan terjejas. Jadi kita sedang orang kata discuss, kita sedang berbincang macam mana kalau boleh kita kurangkan juga interest rates. Interest rate bagi hire purchase itu satu. Yang kedua, yang ketiganya ialah ini yang saya cakap joint subsidi di antara pihak pengeluar kenderaan dan juga kerajaan. Memang tak ada paksaan, cuma kita kata siapa yang nak memasuki volunteering basis dalam skim. Contoh skimnya ialah insurance dan juga road tax. Kalau insurans dengan road tax selama setahun dapat ditanggung oleh pihak pengeluar kenderaan dengan kerjaan 50-50%, maknanya pengeluar kenderaan, pembeli kenderaan tak perlu bayar selama 1 tahun. Ini impak yang sangat besar. Ini orang kata perbincangan yang sedang kita lakukan. Kita tak adalah nak paksa pengeluar kenderaan untuk memasuki skim seandainya skim ini diluluskan. Kita kata siapa yang nak memasuki skim ini, kalau diluluskan, dipersilakanlah. Kita telah buat simulasi Azia contohnya. Azia kalau kita subsidize the road tax dan juga subsidize dia punya insurance selama 1 tahun, pembeli Azia tak perlu nak bayar, subsidi oleh Perodua dan juga pihak kerajaan. Total subsidi 140 juta. Tapi kita dapat jual dengan lebih banyak kerana ada subsidi tersebut dan revenue ataupun percukaian dapat kita collect 180 juta. Positif. Jadi maknanya itu satu model. Jadi maknanya kalau kita ada langkah-langkah yang inovatif macam ini, sebenarnya orang dapat beli kereta dengan harga yang lebih murah, dengan orang kata servis-servis yang lebih baik. Dan bukan hanya itu, pihak Perodua, kita telah berbincang dengan pihak Perodua. Sebenarnya mereka memang akan memberi perkhidmatan yang lebih, mereka akan orang kata expand dia punya servis perkhidmatan kepada pembeli mereka, dan juga pihak kerajaan dapat orang kata mengutip cukai ataupun dapat orang kata pulangan yang lebih besar. So nampaknya memang nampak macam kita memberi subsidi, tapi akhirnya kita mendapat pulangan yang lebih besar. Ini bagi satu model. Ini win-win situation bagi pembeli, bagi pengeluar kenderaan dan juga bagi pihak kerajaan. Jadi saya ingat dalam masa COVID inilah, post COVID, kita kena ada insentif-insentif ataupun langkah-langkah yang inovatif yang dulu tak pernah dibuat. Kita kena berani dan kita buat. Pasal kita kena buat cost benefit analysis dan kita kena buat evaluation dan kita kena monitor supaya kita dapat mencapai apa yang kita target. Dengan pemberian RM10 kita dapat RM15. Kena monitor supaya kita dapat balik RM15. Maknanya semua orang akan menang dalam keadaan sebegini. Ekonomi pun dapat dirangsangkan, rakyat pun bergembira dan kerajaan pun dapat pulangan dan pihak pengeluar kenderaan pun dapat mengeluarkan dana yang lebih. Jadi pihak pengeluar komponen, vendor-vendor pun mereka dapat sustain.
Cuma apabila tadi disebut bahawa kita semua akan menang, ya, tidak akan ada yang tewas. Malah kalau kita lihat sebenarnya reaksi masyarakat juga sangat positif apabila dilaksanakan ataupun diumumkan tentang pengejualan cukai ini. Cuma bagi pihak pengeluar, kerana mereka juga perlu menanggung pelbagai tanggungan disebabkan oleh COVID-19 daripada awal tahun. Kita lihat kita merancang supaya tahun ini adalah tahun yang gemilang bagi kita, tapi nampaknya perancangan itu tidak menjadi. Malah tadi dikatakan bahawa 610,000 sasaran untuk tahun ini, tetapi melihat kepada situasi semasa bagi pengeluar untuk mereka terus berdaya saing, kalau kita lihat situasi ini adakah memihak kepada mereka supaya seimbang manfaat yang diperolehi, bukan saja untuk pengguna tetapi juga untuk pengeluar. Well, saya ingat memanglah COVID ini satu pandemik sedunia lah kan. It's a global pandemic. Memang tak disangka, dan kebanyakan daripada pengeluar kenderaan apabila mereka membuat perancangan bagi tahun 2020 memang tak ada dimasukkan dalam perancangan tu ada masalah macam ni lah kan. Jadi semua tak sangka. Tapi COVID-19 ni orang kata memberi satu peluang. Peluang apa tahu? Digitalisasi. Semua sekarang ni pihak industri, bukan hanya otomotif tapi industri-industri lain, mereka sekarang melihat kepada cara untuk mereka dapat aggressively introduce, memperkenalkan digitalization dalam proses mereka dan juga dalam marketing, dalam dia punya promotion. Ini satu bagi kita lah satu perkara yang sangat-sangat positif. Ini sebenarnya memang secara langsung terlibat dalam industri 4.0. Jadi bila kita melihat kepada digitalisasi, kita melihat kepada proses mengeluar kenderaan itu dapat kita digitaliskan, dan ini akan memberi rangsangan dari segi produktiviti. Produktiviti akan bertambah. Okey. Balhaskan ni sebenarnya ada projek pun kita sudah mulakan dengan pengeluar kenderaan untuk mereka transform balik cara jual kereta dengan cara e-marketing. Bukan maknanya kena ada sales showroom yang besar-besar dan letak kenderaan fizikal. Sebenarnya cukup satu kenderaan fizikal, yang lain tu semua kita guna Powerwall. Powerwall tu pula kita pengguna yang datang mereka akan dapat user experience dengan secara virtual. Kita panggil virtual reality ataupun augmented reality. Jadi mereka memang walaupun belum lagi memasuki dalam kenderaan secara fizikal, tapi dapat orang kata merasai this 3D experience dengan mereka melihat kepada Powerwall dan dengan menggunakan Google, mereka dapat merasai orang kata macam mana pengalaman dalam memasuki, dalam memandu kenderaan tersebut. Jadi ini orang kata trend-trend yang akan mengubah cara industri kita bergerak ke hadapan. Dan ini orang kata memang kita sebenarnya memang mesti dan harus melangkah ke arah ini, sebab di masa yang akan datang untuk kita menjadi lebih produktif, untuk mengurangkan kos pengeluaran, kos marketing, kos promosi, ini orang kata digitalization satu perkara tak dapat kita elakkan, harus kita lakukan. Cuma COVID-19 sebenarnya menjadi enabler kepada orang kata gerak digitalisasi ini. Satu perkara yang sangat positif lah kita lihat. Satu perkara yang sangat positif saya kira. Dan saya lihat Datuk juga merupakan ketua pegawai eksekutif bukan setakat untuk otomotif tetapi juga robotik. Dan IoT. Dan juga IoT. Jadi bagaimana Datuk kita melihat pelaksanaan ataupun kita nak jadikan industri otomotif kita lebih berdaya saing dengan industri otomotif di luar negara. Kita berdiri sama tinggi dengan pengeluar-pengeluar kereta di luar sana dengan penekanan teknologi dalam industri otomotif. Kita sebenarnya di Malaysia di Malaysia ialah kita kebanyakannya bila kita cakap mengenai industri otomotif, kita banyak ialah bercerita mengenai kenderaan Proton, Perodua, Honda, Toyota dan sebagainya. Kita jarang bercakap mengenai komponen. Malaysia sejak beberapa tahun ini kita telah menjadi orang kata pengeksport komponen kenderaan yang orang kata agak naiklah, agak baguslah kita punya prestasi. Sebabnya ialah kalau 5 tahun lepas kita hanya ekspor 5 bilion worth of exports of parts and component, tahun lepas 13 bilion. Tahun ni kita mensasarkan 15 bilion. Mungkin kita kurang sikit sebab because of COVID. Tetapi COVID juga sebenarnya memberi satu peluang di mana banyak lagi kilang-kilang di luar sana tak boleh beroperasi. Dan di situlah sebenarnya kita orang kata mencari peluang untuk kita dapat menggantikan bekalan rantaian daripada kilang-kilang yang berada di China, yang berada di Thailand dan sebagainya. Kita sebenarnya semasa MCO
kita dapat panggilan-panggilan daripada negara-negara lain minta kita produce supaya dapat gantikan dia punya bekalan rantaian. Jadi sama ada ekspor kita akan berkurang atau tidak, kita masih lagi membuat simulasi, masih lagi membuat survey, ada kemungkinan ekspor kita akan naik because of COVID. Itu satu. Dan keduanya, kalau kita bercerita mengenai non-automotive industry, digitalisasi, kita memulakan program apa yang kita panggil Technology Deployment Program. Maknanya kita deploy teknologi dalam proses, dalam kilang, dalam pasaran, dalam marketing. Dan kita telah memulakan 10 syarikat baru 8 bulan yang lepas sebelum COVID dan berakhirnya 2 minggu lepas. Kita lihat syarikat-syarikat ini selepas 8 bulan menggunakan pakai kaedah teknologi yang telah kita introduce, kita tengahkan kepada mereka, 40% revenue naik, profit 70% naik. Dah setengah mereka dapat pasar all the way ke US. Setengah tu buat baju tau. Satu syarikat ni dia buat baju. Dia boleh ekspor sampai ke US. Jadi apa kita kena buat? Kita akan deploy teknologi dalam masa 2 minggu yang akan datang. InsyaAllah YB Menteri Kanan Datuk Seri Azmin akan melancarkan pula 1000 syarikat. Kita akan buat 1000 syarikat. Kita akan deploy teknologi pada 1000 syarikat seluruh Malaysia. Itu sebagai permulaan lah, insyaAllah. Permulaannya, itulah kita katakan walau apa pun cabaran sebenarnya untuk kita berhadapan dengan cabaran itu adalah untuk kita sentiasa berfikir secara kreatif. Betul. Untuk keluar daripada masalah itu, dan itulah perkara yang perlu kita lakukan. Mahu tidak mahu, kita perlu melakukannya. Saya rasa di seluruh dunia pun mereka sedang berjuang dan Malaysia juga tidak terkecuali. Cuma kita harus menang dalam apa saja cabaran yang kita hadapi. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan Datuk kerana bersama dengan kami hari ini. Saya rasa satu perkongsian yang sangat bermakna khususnya dalam industri otomotif negara dan juga robotik. Dan itulah pembaharuan yang perlu kita adaptasi dengan situasi semasa ini. Siapa sangka, Meg, walaupun dengan impak daripada COVID-19 ini, industri otomotif kita juga mampu berdaya saing sekarang ini dari segi pengeluaran dan sebagainya. Jadi seterusnya